Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk waktu ini kita bersama-sama dalam segmen Alangkah Baiknya, dan kita ada pengasas juga CEO Toklan Agri Trade Asia Sdn Bhd. Kita ada Encik Roslan Ghazali atau Toklan, dan kita nak bercerita tentang kita bercucuk tanam kalau anda duduk di kediaman tinggi, high rise ataupun di kawasan perumahan yang mungkin anda tak banyak tanah. Sebenarnya ini semua boleh diselesaikan dengan sistem yang disediakan oleh Toklan Agri Trade Asia Sdn Bhd. Dan untuk minggu ini kita nak bercerita bagi episod keempat ini, kepentingan social media dalam perniagaan berasaskan pertanian di waktu kita dalam PKPB ataupun Conditional Movement Control Order. Kita sudah masuk fasa keempat ni, Tok Lan. Bagaimana ni, Tok Lan? Kita dah masuk fasa keempat. Apa pilihan yang ada kepada masyarakat sekiranya mereka ingin memulakan aktiviti pertanian dan ini hanya di rumah sewaktu PKP ni? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Amar dan semua pendengar Bernama Radio. Okey, kita dah masuk ke episod keempat. Jadi Encik Amar, apakah pilihan yang kita ada? So, dah masuk PKPB fasa keempat. So, di mana kita sebagai masyarakat sekarang kita ada sedikit kelonggaran, di mana kita dah boleh keluar, kita boleh keluar ke rumah, daripada rumah untuk tujuan-tujuan tertentu atau tujuan penting. Kalau kita tak ada tujuan yang penting, tak perlu keluar, kita stay at home, kita perlu jaga kesihatan kita dan keluarga kita. Jadi kita lihat semua industri terkesan dengan MCO dan PKP ni semenjak daripada fasa pertama, termasuklah industri pertanian. Macam kami ni adalah peniaga atau pengusaha pertanian, agriculture. Kami juga terkesan, sangat terkesan, di mana jualan kami menurun dengan mendadak, di mana kita banyak apa tu cakap, masyarakat tidak boleh keluar membeli untuk mendapatkan barang-barang pertanian. Jadi sebagai petani ataupun pengusaha dan juga entrepreneur, kita perlu lebih kreatif. Kami perlu lebih kreatif untuk memastikan kelangsungan hidup dan meneruskan perniagaan kita. Walau sebarang halangan, kita perlu usaha mencari jalan bagaimana untuk meneruskan perniagaan. So, jadi kita tengok bukan sekadar bidang pertanian, termasuk bidang lain, banyak kekangan sekarang ni. So, masyarakat sekarang masih ada banyak pilihan. Kalau nak mendapatkan produk-produk pertanian, masih banyak pilihan. Kita dah boleh start bercucuk tanam, yang mana yang dah mendapatkan produk-produk pertanian boleh bercucuk tanam sekarang. Sebenarnya kita bercucuk tanam ni bukannya hanya untuk sewaktu MCO ni. Jadi untuk selama-lama, insya-Allah, selagi kita boleh mengusahakan, kita bercucuk tanam, kita bercucuk tanam. So sepatutnya kita dah start lama. Jadi MCO ni memberikan sikit pengajaran kepada kita. Sebenarnya kita boleh buat sendiri di rumah, Cik Amar. Kita ada pilihan. So kita bercucuk tanam sendiri, and then after MCO ini nanti kita akan teruskan aktiviti penanaman kita di rumah bersama keluarga kita. Okey, baik. Saya pasti ramai yang telah melayari laman sesawang Toklan Asia dan juga laman Facebook Toklan Asia sendiri. Jadi mungkin ramai yang bertanya juga ni, Tok Lan, saya ni beginner, tak ada basic, baru first time nak cucuk tanam, benih macam mana pun saya tak kenal, baja apa pun tak kenal. Boleh ke saya bercucuk tanam menggunakan set yang disediakan oleh Tok Lan? Okey, memang boleh. Sebenarnya kita punya inovasi Toklan punya produk ni sebenarnya kita memang design atau kita innovate untuk beginner ataupun orang yang baru ingin mencuba, Encik Amar. Walaupun Encik Amar beginner, Encik Amar insya-Allah boleh membuat. Encik Amar ada anak, anak Encik Amar pun boleh melakukan, sangat mudah. Because inovasi kita ni kita permudahkan. Kita kalau teknik konvensional banyak step by step dia. Jadi mungkin kalau kita sebenarnya kurang minat, kurang motivate untuk tanam, ada kemungkinan akan gagal. Jadi bila menggunakan teknik kita ni sebenarnya sangat mudah. Kalau tuan-tuan atau pendengar ada masa, boleh pergi ke YouTube channel Toklan Asia. Kita ada buat perkongsian bagaimana untuk memulakan bercucuk tanam menggunakan teknik Toklan Asia. Jadi tak sesusah mana, dan semua orang boleh buat, semua peringkat umur boleh melakukannya, Cik Amar. Okey, baik. Tok Lan, apa kesan langsung kepada petani dan juga peladang di waktu PKP ni, Tok Lan? Dan keperluan mereka menggunakan media sosial untuk membantu mereka menguatkan perniagaan mereka. Ada yang merungut sayur tak habis dijual, ada yang merungut sayur tak petik, busuk macam gitu je dekat tanah. Macam mana ni, Tok Lan?
Ya betul, macam-macam kita dengar berita Mm-mm. Amar baru ni ada sayur yang dibuang dan 5 sebagainya tan yang tidak boleh dipasarkan. Ya betul sebab pasar burung, ada pasar burung ditutup, ada masalah sayur yang tidak boleh dihantar ke pasar burung, pasar besar KL, pasar burung Seri Kembangan, sebab ada sekatan jalan raya masa fasa kedua, fasa pertama dan kedua. Jadi kita lihat sebenarnya sebagai petani ataupun entrepreneur, kita perlulah mencari jalan alternatif lain bagaimana untuk memasarkan produk-produk pertanian kita, Cik Amar. So sekarang kita ada internet, kita ada social media, kita bercakap mengenai digital life in Malaysia sekarang. Digital Malaysia, kita ada sebenarnya, Cik Amar, 25 million, 25 juta rakyat Malaysia yang sebenarnya menggunakan internet. Mereka adalah internet user. Di samping itu, mengikut statistik, 24 juta adalah pengguna social media. Jadi kita lihat ini lebih kurang dalam 75% daripada keseluruhan rakyat Malaysia, lebih kurang 32 bilion maaf 32 million. Jadi kita lihat ini satu angka yang besar, di mana kalau kita lihat statistik, Malaysia adalah negara yang ke-9 di dunia yang aktif di media sosial, Cik Amar. So nombor 9 tu di dunia sangat-sangat tinggi penggunaan social media oleh rakyat Malaysia. Kita juga adalah di ranking yang kelima pengguna e-commerce di dunia. Jadi bila kita lihat statistik ini, kita nampak ini adalah peluang terbaik sebagai kita sebagai entrepreneur, kita sebagai petani, kita nampak ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk kita memasarkan produk kita. Jadi kita tengok pelbagai banyak kelebihan yang kita lihat menggunakan social media. Macam dulu kita dengar banyak lambakan sayur, lambakan harum manis. Macam last year kita dengar bulan puasa harum manis terlalu banyak, tak boleh dijual. This year kita dengar perkara yang sama, harum manis orang cakap di harvest waktu musim PKP, di mana harum manis susah hendak dipasarkan. Tapi kita tengok dengan kreativiti penanam harum manis di Perlis sana, mereka menggunakan social media, mereka memasarkan, membuat promosi harum manis di Facebook, di Instagram. Wow, sekarang kita lihat sebenarnya jualan mereka berlipat kali ganda, malah lebih baik berbanding daripada jualan mereka sewaktu tahun-tahun yang biasa, Cik Amar. So kita lihat ini ada satu indication yang sangat-sangat baik, di mana kita boleh menggunakan social media untuk memajukan perniagaan kita, Cik Amar. So kita tengok kita dah boleh orang cakap menghapuskan orang tengah. Ini ada satu orang cakap benefit, direct benefit kepada petani. Kita boleh menghapuskan orang tengah, di mana petani akan mendapat lebih tinggi keuntungan hasil daripada jualan mereka. So sangat baik saya tengok Malaysia ni kita sangat aktif, di mana social media kita banyak gunakan untuk bidang perniagaan. Kalau kita tengok sebenarnya ramai petani, sekarang kita bercakap dalam konteks petani dalam bidang pertanian, sudah mula orang cakap berhijrah, instead of dia ada physical store, mereka juga dah ada online store. Cik Amal, kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat nak mendapatkan apa saja, kita boleh beli online, mereka boleh post hantar ke rumah kita, mereka juga ada buat delivery service. Macam kita ada sahabat kita di for example Maib Serdang, Maib Serdang Go to Go Farm, bagaimana mereka set up tempat itu daripada tiada bisnes, sebab NCO mereka telah convertkan jadi satu tempat orang cakap exchange, tempat untuk pembelian produk-produk pertanian. Mereka jual buah tembikai, mereka jual daging segar dan sebagainya, Cik Amar. Jadi ini ada satu inisiatif dan juga satu yang kita lihat satu usaha yang sangat baik dan satu penggunaan media sosial yang sangat baik oleh para petani, Cik Amar. Okey, baik. Bagaimana untuk mereka yang kurang arif tentang penggunaan digital dan sebagainya ni, Tok Lan? Sebab mungkin ada juga generasi yang lama-lama mungkin setakat pakai untuk WhatsApp, untuk Facebook sikit-sikit boleh lah, tapi mereka tak berapa nak arif tentang media, digital media, marketing tools dan sebagainya. Jadi macam mana mereka nak gunakan kelebihan di social media sekarang ini? Apa peluang yang boleh direbut oleh mereka ni, para petani? Okey, Cik Amar, betul kalau kita tengok tak ramai petani yang farmers sebenarnya yang menggunakan atau mengambil kesempatan atas kelebihan social media. Mereka lebih banyak spend masa mereka di
ladang atau di farm mereka, Cik Amar. So mereka mungkin tak berkesempatan untuk aktif dalam social media. Jadi sekarang ni kita dah mempelajari, mengambil iktibar daripada MCO yang lepas. Sebenarnya nak tak nak, we have no choice. Kita kena, sebagai petani, kita kena explore, kita kena ambil kesempatan, kelebihan yang ada kepada social media ini. So kita, kalau kita mungkin petani yang agak konservatif, kita mungkin tidak tech savvy, kita tidak arif berkaitan dengan internet, berkaitan dengan social media, banyak platform yang boleh kita gunakan, yang boleh kita kita boleh hire atau kita bayar, Cik Amar. Jadi kita boleh berniaga online, lebih mudah. So kita tengok for example, banyak platform online yang sangat baik, sangat mudah digunakan. Sebagai petani, sebenarnya sangat mudah untuk mereka menjual produk mereka. Di samping kita juga ada support servis yang baik daripada e-hailing, for example, untuk penghantaran. Kita ada Grab Express, kita ada Lalamove. Ini juga ada satu pilihan yang baik untuk petani untuk digunakan sebagai medium delivery service mereka. Sebab produk-produk pertanian ni dia tak tahan lama, Cik Amar. Contoh, kita nak hantar sayur atau buah-buahan, kalau kita nak menggunakan courier services, mungkin mengambil masa 2-3 hari atau mungkin seminggu. Jadi kalau kita menggunakan mungkin kita menggunakan Lalamove, Grab Express, kita boleh menghantar produk pertanian kita dengan cepat kepada pelanggan kita. Jadi ini adalah bagi saya satu peluang yang perlu direbut oleh semua petani. Kita perlu aktif, kita perlu, sekarang kita dah perlu ada online store. Semua kalau boleh kita galakkan semua petani kena ada online store. Kita jual online, kita boleh promote produk kita pagi, petang, siang, malam. Cik Amar, ini adalah essential produk, produk yang sangat diperlukan oleh masyarakat, sebab dia adalah food, makanan yang diperlukan oleh semua masyarakat, Cik Amar. Baik, selamat ke untuk petani kita berniaga atas talian ataupun e-commerce ni, Tok Lan? Apa peluang apa yang perlu mereka lakukan untuk mempromosikan produk mereka secara selamat atas talian? Takut ada yang ambil peluang kena tipu pula pakcik-pakcik kita ni. Okey, Cik Amar, selalu kita dengar, selalu apa yang kita dengar, banyak pengguna yang di-scam oleh penjual. Okey, jadi kita sekarang kita ni penjual, kita perlu berhati-hati. Ada juga kes yang kita dengar, kita sebagai penjual, sebagai penarik, kita yang di-scam oleh pembeli, Cik Amar. Ada kes kita dengar, ada yang pembeli ni dia kata dia tak dapat, dia dah order, kita dah hantar, tak dapat lah, macam-macam. Jadi kita pun macam kita di Toklan pun kita ada sedikit pengalaman kes-kes ni. Ada pengguna ni sebenarnya dia tak beli pada kita. Dia kata dia beli tapi dia kata check record. Sebab tu itunya penting, kita gunakan sistem. Kita ada gunakan sistem di mana kita boleh track setiap pembelian, siapa yang beli, tarikh, kita ada tracking number, order number, kita boleh check semua. Jadi ini adalah satu security yang sangat baik kalau kita menggunakan platform yang betul. Dalam kalau kita tengok di Malaysia ni banyak service provider, online service provider, e-commerce service provider yang offer servis mereka pada harga yang sangat berpatutan, Cik Amar. Ramai, banyak sekarang kalau kita Google banyak. And then seperti kita ambil contoh sebagai MDEC, Government Agency, MDEC mempromosi e-commerce. Mereka ada menyediakan workshop ataupun training khusus kepada usahawan yang ingin melibatkan diri dalam e-commerce. Kita boleh join program-program yang dijalankan oleh MDEC secara percuma, Cik Amar. Jadi mereka akan ajak A to Z, macam mana nak set up online store, macam mana nak pilih platform yang baik, macam mana kaedah yang terbaik untuk memilih payment gateway, Cik Amar. Semua ada diajar. Jadi ini kita pun amat sangat berterima kasih kepada MDEC yang banyak membantu usahawan-usahawan e-commerce ni. Baik, kalau kita tengok sekarang generasi yang ingin menjadi petani moden ini sekarang sudah makin meningkat. Ramai yang melakukan pertanian secara vertigasi dan sebagainya adalah dari kalangan remaja yang lebih ataupun golongan generasi baru yang lebih tech savvy. Apa sasaran pengguna itu menepati kehendak petani itu sendiri, Tok Lan? Okey, again tadi kita discuss berkaitan dengan penggunaan social media di Malaysia, di mana kita tengok 70% rakyat Malaysia aktif kalau ikut statistik, and then more than 60% adalah golongan muda, Cik Amar, golongan muda. Jadi kita contoh sebagai pengusaha, sebagai petani, bagaimana kita nak
attack atau nak target golongan-golongan yang sebenarnya kalau kita tengok follower ataupun yang peminat pada produk pertanian adalah golongan yang lebih berusia. Kalau ikut research yang kita buat di Tokyo Asia, kita lihat mereka yang berumur 40 tahun hinggalah ke 60-70 tahun adalah golongan yang kalau kita tengok yang minat yang lebih ada minat ke atas produk-produk pertanian berbanding dengan golongan-golongan muda yang remaja 20 tahun, 30 tahun ni, mereka lebih sukakan atau mereka mencari di social media produk-produk kosmetik, IT gadget, mobile dan sebagainya, Cik Amar. Jadi sebenarnya kita ada sebagai petani, kita ada pelbagai platform online sales atau online training yang Cik Amar boleh gunakan, seperti kita ada GoToMeeting, Zoom, kita ada Webex, kita ada Google Meet, di mana platform ini kita boleh gunakan untuk kita membuat awareness ataupun program bagaimana kita nak meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan pertanian terutamanya golongan-golongan remaja ini, since mereka adalah golongan paling aktif. Kita boleh gunakan platform-platform tadi untuk menarik mereka untuk join. Kita boleh buat training online bagi mereka lihat macam mana cara kaedah bercucuk tanam, Cik Amar. Jadi mungkin dengan kaedah itu mereka lebih mendatangkan minat kepada mereka untuk menceburi bidang pertanian. Memang kita kalau ikut kerajaan kita pun sekarang kita nak menggalakkan golongan muda menceburi bidang pertanian. That's why kita mempromosi smart farming, di mana high tech farming, di mana kita boleh monitor, kita boleh control farm kita menggunakan IoT teknologi dan sebagainya. Jadi dengan adanya teknologi ini kita harap ia mendapat minat, menarik minat golongan muda untuk menceburi bidang pertanian, di mana kita harap lepas ini bidang pertanian dijadikan salah satu career kepada golongan muda yang mungkin baru habis belajar, yang baru graduate, boleh menceburi bidang pertanian instead of bidang-bidang lain. Okey, baik. Ada pengalaman tak yang boleh dikongsikan oleh Toklan setelah berniaga secara e-commerce itu sendiri? Okey, Cik Kamal, kita sebenarnya kita dah ada online store, kita dah melibatkan diri dalam e-commerce semenjak bulan pertama kita beroperasi 4 tahun yang lepas. So memang kita lihat sangat membantu bila kita ada e-commerce, kita ada online store, di samping kita ada physical store. Setengah orang kalau macam kita, contoh kita punya physical store di Cyberjaya, jadi kalau penduduk berdekatan yang tinggal di KL, di Cyberjaya, Putrajaya, mereka boleh datang ke kedai kita, boleh duduk, kita berbincang, kita boleh consult, advice dan sebagainya berkaitan pertanian. Tapi jika Cik Amar tinggal di Alor Start, Kedah, nak datang jauh Cik Amar, jadi itulah pentingnya tadi online store. Jadi penduduk di luar KL, di negeri-negeri lain, di utara, selatan, boleh mendapatkan produk-produk pertanian online. Kita boleh beli online, jadi kita sebagai peniaga kita boleh hantar, kita boleh post whatever size, kita boleh hantar. Jadi pengalaman kita kalau ikut kita punya sale, kita track kita punya sale, memang kita punya sale 70% comes from online store kita, berbanding 30% yang customer datang ke kedai dan pembelian secara terus. Jadi kalau kita lihat statistik itu, saya yakin peniaga-peniaga lain yang membuat perniagaan online store juga, Cik Amar, sebenarnya income ataupun sales yang masuk sebenarnya ada lebih tinggi melalui online store mereka berbanding physical store, Cik Amar. That's why kalau kita lihat sekarang ni banyak entrepreneur online punya peniaga-peniaga online sebenarnya ramai sebenarnya tak ada physical store. Cik Amar, mereka menjual daripada rumah, menjual produk, pelbagai produk. Mereka membuat dropship agent, jadi mereka tak perlukan physical store. Jadi macam kita pertanian, kita masih memerlukan physical store sebab kita punya produk, kita nak tanam pokok, kita nak tunjuk bagaimana pokok kita membesar, kita jual produk-produk baja, kita jual seed, jadi kita perlukan physical store, kita masih memerlukan physical store. Jadi combination physical store dan online store ni adalah sangat baik. Cuma at the same time kita pun nak because kalau kita ada online physical store lebih convincing, customer boleh datang lihat sendiri dengan mata mereka, Cik Amar. Jadi boleh memberi keyakinan yang lebih kepada pengguna untuk membeli. Baik, ada yang bertanya apa kelebihan menggunakan produk daripada Toklan Asia ni? Ada yang tanya, Toklan. Okey, kalau sebenarnya kita Toklan Asia kita fokus kepada urban farming.
Cik Amal. Urban farming bermaksud produk-produk yang berkaitan dengan pertanian bandar, di mana inovasi kita lebih fokus, lebih kepada pertanian hidroponik ataupun NFT hidroponik, di mana kita lihat teknik ini lebih mudah, user friendly, less maintenance, less monitoring dan juga sangat sesuai untuk semua peringkat umur. Jadi kalau kita tinggal di mana-mana kawasan, kita tinggal di rumah landed, kita tinggal di kawasan apartment, kita tinggal di kondominium, in fact di pejabat di office kita pun kita boleh bercucuk tanam dengan menggunakan teknik hidroponik. Jadi kita lihat teknik hidroponik ini sebenarnya sangat popular kerana ianya praktikal. Kita tak perlu menjaganya seperti pertanian konvensional. Macam contoh kita tanam pokok, kita perlu siram hari-hari, takut dia mati, kita kena jaga panas hujan. Jadi menggunakan hidroponik sebenarnya kita dah boleh menghapuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh pertanian konvensional. Jadi for example, kalau produk-produk yang kita yang kita jual, inovasi yang kita bagi kepada pelanggan, kita tak perlu langsung siram pokok kita. NFT set kita tu kita ada water pump, ada sistem, kita onkan pump, and then kita ada water tank, kita masukkan fertilizer, nutrient dalam water tank, so kita dah tak perlu untuk menjaga. Jadi kalau kita nak pergi bercuti Cik Amar, nak balik kampung, kita nak ke mana-mana, kita bertinggal rumah kita seminggu, 2 minggu, pokok kita masih hidup. Jadi kita lihat ini adalah satu inovasi yang baik untuk semua pengguna untuk mencuba produk-produk hidroponik. Di KL ni ramai, di Malaysia pun ramai pengusaha hidroponik. Jadi mereka mungkin saya rasa mungkin 20% yang aktif di social media. Jadi kita mengharapkan lebih ramai player, lebih ramai pengusaha pertanian bandar, hidroponik, whatever lah, fertigasi, hidroponik, aquaponik, aeroponik dan sebagainya, bersama-sama kita memeriahkan lagi social media di Malaysia ni. Kita perlukan lebih ramai entrepreneur untuk bersama-sama. Jadi kebaikan ini adalah untuk semua pengguna di Malaysia. Kita nak satu hari nanti kita dah boleh, semua masyarakat boleh bercucuk tanam sendiri, makan hasil sayuran yang kita makan sendiri. Kita tak perlu lagi beli sayur-sayur di luar lagi, Cik Mah. Okey, baik. Macam mana dengan pemasangan Tok Lan? Kalau ada yang dah beli set tertentu daripada Tok Lan tu, set hidroponik dengan MCO ni kan, dengan PKPB ni, bagaimana dengan pemasangan setup? Nampak macam kena setup pula tu. Okey, kalau mungkin pada pendengar yang kalau berminat untuk dapatkan produk kita, boleh masuk ke website kita www.toklenasia.com. Lihat dalam tu pelbagai, kita ada banyak design, banyak size Cik Amar. So kalau ikut kita punya inovasi, set yang kecil tu sebenarnya DIY, di mana boleh buat sendiri. Customer boleh install sendiri, sangat senang, sangat mudah. Kita juga ada sediakan video tutorial cara tanaman, cara pemasangan dan sebagainya. Jadi untuk set-set yang lebih besar, kita ada membuat servis penghantaran dan pemasangan. Jadi perlu buat appointment lah. Jadi kalau Cik Amar berminat untuk dapat rasa yang lebih besar, mungkin tak sesuai untuk dipost, cara pemasangan tak suka, boleh hubungi kita. Kita boleh buat penghantaran dan pemasangan dengan sedikit charge penghantaran, Cik Amar. Okey. Baik, itu sangat menarik. Anda boleh layari laman Facebook Tok Lan Asia dengan kata caran TOCLAN Agri-Trade Asia. Kepada anda yang berhajat untuk memulakan aktiviti urban farming di rumah, boleh rekan dapatkan set-set tertentu. Ada TL40, ada TL20, ada MCO12. Oh, nama set pun MCO Tok Lan Yang produk tu special kita produce untuk MCO. First week MCO. Jadi kita lihat produk ini adalah feedback daripada customer, di mana mereka yang kebanyakan yang call kita, saya duduk di apartment, space saya 2 kaki 3 kaki, jadi produk macam mana yang saya perlu dapatkan. So kita come up dengan idea, kita buat satu size yang sederhana, tidak terlalu besar dan terlalu kecil, sesuai untuk digunakan suatu MCO ini, Cik Afah. Menarik. Sangat menarik sekali, dan ini semua adalah custom made. Malah untuk pelanggan yang mempunyai macam saya tak sukalah design ni, boleh custom sendiri, betul tak Tok Lan? Boleh custom nak apa size. That's why kita punya tagline is inches to acres. Boleh set up sampai daripada sekecil-kecil hinggalah besar commercial farm, kita boleh set up untuk anda. Boleh hubungi kami, kita boleh bantu anda untuk apa jua tujuan penanaman anda. Yang penting kita semua dapat bercucuk tanam, sama ada untuk kegunaan sendiri atau untuk perniagaan. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Roslan Ghazali, iaitu CEO dan juga pengasas Tok Lan Agri-Trade Asia Sdn Bhd. Terima kasih Tok Lan. Terima kasih Cik Amar, terima kasih. Minggu depan kita ada sesuatu yang istimewa, kita bergerak-gerak tengok tanaman pula Tok Lan.
InsyaAllah. Ya betul, betul insyaAllah next week kita akan buat live di Talkland Asia. Jadi kita boleh lihat produk-produk yang kita ada jual dan teknik-teknik yang kita gunakan. Jadi kepada anda yang berminat next week stay follow kita Benar-Benar Radio. Kita akan buat perkongsian next week insyaAllah Cik Amar. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Tok Lan dari Talkland Asia dan kita akan kembali bersama dengan beliau untuk minggu hadapan dalam Alangkah Baiknya. Terima kasih Tok Lan. Baik, saya mewakili penerbit berita Fauzan Azmi, Azmi Sharifuddin, pengawal kandungan Anis Suhaila. Saya Abang Yusof. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Mari Puasa Febri Yoga. Assalamualaikum. Tersebar luas berita pantas di media sosial. Ikut kami di www.twitter.com/palang-bernama-radio dan klik butang retweet. COVID-19. Setiap kali seseorang batuk, 3,000 titisan air halus akan keluar dari mulut. Titisan air ini boleh melekat pada pakaian, permukaan barangan dan terus terkena individu yang berhampiran. Kajian terkini menunjukkan coronavirus boleh bertahan sehingga 3 jam